Sekarang ni kan guys, kalau korang duduk rumah saja-saja, duduk main phone je, tak ada hasil income yang masuk, ataupun korang kerja tapi nak buat side income, korang semua boleh belajar buat bisnes dengan Mukris Empire. Tak pandai bisnes? Tak apa, dia orang akan guide korang daripada A to Z sampai korang pandai buat bisnes. Ramai dah yang join Mukris Empire ni sebab dia orang ni best kot. Apa yang best? Korang boleh buat duit dengan menjual. Kalau tak nak menjual pun korang still boleh buat duit juga. Ada yang dah buat RM200 sehari, ada yang dah beli iPhone dah pun. Kalau nak tengok testimoni, ada dekat Instagram. Link Instagram ada dekat ruangan description kat bawah. Make sure korang join Mukris Empire cepat-cepat sebab diorang buka 15 slot sahaja. Kalau korang lambat, korang yang rugi. #Mukris Empire, #We Start The Dream. So what's up bro, sis dan motherfucker sekalian, Hazwan Syab. #bukan Zizan, the king of palatau. Video kali ni review WWE Fastlane 2021. Dan ada 3 benda lah yang aku nak cakap pasal WWE Raw pagi tadi. Aku baru shoot sekarang kan, Raw pagi tadi. Perlawanan pembukaan dekat pre-show, kita ada Riddle defend dia punya WWE United States Championship lawan dengan Mustafa Ali daripada kumpulan Retribution. Satu perlawanan yang bagi aku enjoy tengok. Daripada mula sampai habis tak ada part yang boring. Kalau ada part slow tu pun dia macam sekejap je. So bagi aku match ni tak patut duduk dekat pre-show lah. Dia patut duduk dekat main show punya card. Keputusan kat sini, Riddle retain dia punya WWE United States Champion. Aku rasa keputusan yang tepat. Aku bukan tak nak Ali menang, aku nak Ali menang, tapi bukan bila dia jadi ketua kumpulan Retribution. Sebab dari dulu lagi aku dah asyik kutuk kumpulan Retribution ni. Sebab bagi aku cara WWE pakai Retribution memang fail. Dan bila match ni dah habis, kita nampaklah Retribution dah pun berpecah. Reckoning atau Mia Yim, Slapjack dan juga Shenton, diorang macam tinggalkan Mustafa Ali dekat atas gelanggang. Lepas tu Mace dan juga Tiba ataupun Diomedin dan juga Dominik Dijakovic, dua-dua buat double sit down chokeslam dekat Mustafa Ali. Jadi mungkin Mustafa Ali dah tak bersama kumpulan Retribution. Tapi ada lagi ke tak kumpulan Retribution ni? Ke diorang dah berpecah? So far apa yang aku tengok dekat Fastlane, sebab dekat Raw kita tak nampak apa-apa kumpulan Retribution, tapi dekat Fastlane kita nampak macam mungkin Mia Yim, Shenton, Slapjack dengan Reckoning ni part ways. Tapi mungkin Tiba dengan Mace, Diomedin dengan Dijakovic ni still akan kekal sebagai tag team. Dan aku nampak diorang dua ada je chemistry, dan aku berminat lah nak tengok diorang dua tu kekal sebagai tag team dan boleh serikan tag team division dekat WWE Raw. Penampilan nak kekalkan ke, nak tukar nama team ke apa semua tu, aku okey lagi. Cuma kalau keputusan tu dekat tangan aku nak Dominik Dijakovic return, aku nak Diomedin return. Dan bila Dijakovic return, aku nak tengok perlawanan yang baik yang dia pernah hasilkan macam dekat NXT dulu. Aku nak tengok benda tu dekat Raw. Tapi aku boleh lupakanlah angan-angan tu. Perlawanan pembukaan dekat main show pula, kita ada WWE Women Tag Team Champion. Shayna Baszler dengan Nia Jax defend title diorang lawan dengan Sasha Banks dan juga Bianca Belair. Ada Reginald datang teman sekali, Nia Jax dengan Shayna Baszler, dan macam biasa Reginald ada kacau sikit-sikit. Tapi aku macam tak berapa nak faham sebab aku ingat mungkin kat situ kita akan nampak Sasha dengan Reginald macam tiba-tiba mata bertentang mata, cinta di hati mula berputik dan sebagainya. Tapi tak, Reginald macam dah tak heran sangat feeling dia dekat Sasha, dan Sasha yang hari tu macam ada feeling kat Reginald lagi. Semua benda tu tak nampak pun dalam match ni, dan aku rasa tak perlu masukkan Reginald dalam feud Sasha dengan Bianca Belair menuju ke WrestleMania. Sebab feud diorang sekarang ni sangat hamba. Seriously, aku rasa macam tak ada seri langsung dalam feud diorang. Someone mungkin kena tukar watak jahat ke, aku tak tahu. Tapi jalan cerita sekarang ni untuk WWE SmackDown Women Champion boring weh. Serius, boring. So they need to do something. Dan balik pada perlawanan ni, bagi aku ini satu perlawanan yang awal-awal bila tengok chemistry antara Sasha dengan Bianca ni macam best. Rasa match akan best. Tapi start tengah-tengah sampai habis drop, boring. Lepas tu ending dia tu macam macam tu je habis kan. Kadang-kadang okey je nak ada satu moment unpredictable macam tu sebab anything can happen in WWE kan. Tapi okey lah, aku tak berapa berkenan dengan ending tu. Tapi still macam okey lah, tak adalah masalah sangat pun, bukan satu masalah yang besar. Dan satu benda yang kita perlu cerita kat sini, benda yang jadi bila dah habis match tu lah, bila
Bianca Belair makan penampar buaya si Sasha Banks. Dekat situ nampak macam WWE cuba dah tanam benih untuk jadikan Sasha ni karakter jahat, tapi tak tahulah, ataupun Sasha ni karakter yang jahat pun ya, baik pun ya. Yang tu kita tengok macam mana SmackDown akan datang. Itulah aku rasa satu penampar yang padu, memang tamparan wanita elite, kalau tengok memang kagum. Tapi respon daripada Bianca Belair tu aku rasa macam itu je ke yang boleh buat, macam tak best lah. So pasal tu aku rasa feud tu masih lagi berada dalam satu feud yang bagi aku tak enjoy lagi untuk ditonton. Satu feud yang tak ada seri dan boring. BE defend dia punya WWE Intercontinental Champion lawan dengan Apollo Crews. Sama macam perlawanan pembukaan tadi, dia mula agak okey juga, tapi start tengah-tengah sampai habis, sebab bagi aku match ni agak kejap, dan ending dia pun macam yang first match tadi, tiba-tiba habis dah. Kan, aku rasa macam time tu aku fikir, referee ni buat keputusan yang betul ke tak ke? Ini bukan yang WWE plan ke apa kan? So satu lagi ending yang kantoi lah bagi aku, dan aku tak prefer diorang buat ending yang macam tu untuk match ni, sebab diorang dah buat ending yang macam tu dekat match yang pertama. Seriously, ending teruk secara keseluruhan match aku boleh kata tak best, dan keputusan kat sini aku tak kisah sangat pun kalau Apollo Crews menang, sebab aku rasa Apollo Crews need kemenangan juga, sebab dia dah tukar karakter. Kalau dia tak menang, karakter dia mungkin lepas ni tak diambil secara serius, tapi itulah, dia tak menang. But then bila match dah habis, dia yang stand tall, dia yang macam dia macam tak affected lah kalah tu, sebab dia still nampak macam tegap diri, macam dia lagi kuat daripada BE, which is aku appreciate lah benda tu. Cumanya kita mungkin akan nampak repeat antara diorang ni sebelum WrestleMania ataupun WrestleMania lah, pisang. Patutnya kita tengok perlawanan antara Braun Strowman dan juga Shane McMahon, tapi itulah, tiba-tiba Shane McMahon injured, lepas tu tak jadi lawan dengan Braun Strowman. Lepas tu tiba-tiba pandai agak Shane McMahon ni, dia bawa Elias keluar, rupanya Elias tu nak gantikan dia untuk lawan dengan Braun Strowman. Dan aku boleh kata ini squash match. Biasanya squash match macam enjoy je nak tonton, tak adalah teruk sangat dan tak adalah best sangat pun. Tapi yang kesiannya Elias lah, aku tak suka Elias dipergunakan sebegitu. Tak ada benda pun boleh sembang panjang pasal match ni. Tu je lah, Braun Strowman menang, obviously. Siapa lagi takkan Elias nak menang, padahal Braun tengah nak ada momentum lawan dengan Shane McMahon dekat WrestleMania. Perlawanan yang aku nantikan, Seth Rollins dan juga Shinsuke Nakamura. Okay, Seth Rollins menang match ni. Aku kalau boleh sebenarnya naklah Shinsuke Nakamura menang, tapi kita dah kena terima yang adanya Shinsuke Nakamura dekat SmackDown sekarang ni hanya untuk menaikkan nama-nama orang lain lah. Sebab benda tu aku dah pernah cerita dah dekat video yang sebelum ni, yang keluar dekat atas ni ke, ataupun korang carilah video push Cesaro Nakamura dibatalkan. Nakamura dah takkan kena push, dia ada kat SmackDown hanya untuk menaikkan nama orang lain je. So kau dah tak boleh nak expect Nakamura menang match ni. So bila Rollins menang, walaupun sakit hati, aku telan je lah kan. Match ni mula dengan sangat baik, lepas tu dia drop, dia slow yang steady juga. Tapi aku ingat dia akan naik mencanak balik, dia akan shock balik bila dah nak ending tu. Tapi tak, kalau dia naik pun pacing dia ke apa pun macam tak naik banyak pun. So aku agak kecewa sikit dengan match ni. Dan itulah, aku ingat bila habis match adalah sikit seri ataupun drama Rollins nak serang Nakamura, lepas tu Cesaro datang save ke apa kan. Tapi benda tu tak ada. Drew McIntyre lawan dengan Sheamus untuk kali keberapa tah, tapi kali ni dalam no holds bar punya match. Drew McIntyre menang. Obviously, memang dia kena menang. Dia kena ada momentum nak menuju ke WrestleMania. Tapi kalau Sheamus menang, aku okey je Sheamus menang. Dan dekat WrestleMania dia orang buat match tu triple threat match instead of one on one. Macam tak menarik minat aku sangat lah. Macam aku pernah cakap kat video lepas, aku lagi prefer triple threat ke fatal 4-way ke. So, tapi back to the point, Drew McIntyre menang. Aku suka face paint dekat muka Drew McIntyre. Awal-awal tu nampak macam a bit fresh, something different. Walaupun benda yang sama je kita akan tengok lepas tu, tapi nampak macam menakutkan sikit lah tengok Drew McIntyre bila muka kena conteng. Tapi dalam perlawanan tu sendiri, no holds bar match, aku expect lebih daripada diorang dua. Diorang dua-dua ni memang ada force kot, memang brute gila kot. Tapi the moment yang aku rasa macam wow, impactful ke apa pun, bila yang ada letup-letup tu je lah. Lain daripada tu, nothing yang best dalam match ni. Aku rasa AEW Dynamite Thunder Rosa dengan Dr. Britt Baker DMD tu jauh lebih best lah daripada match Sheamus dengan Drew McIntyre untuk no holds bar match. Alamak, tercompare pula, maaf lah brother. Alexa Bliss kalahkan Randy Orton in an intergender match. Aku dah nampak dah ada orang dekat berita WWE ni tulisan Alexa kalahkan Randy, tapi sebenarnya Randy yang menang. Nakal. Aku tak nak kira match ni sebagai satu match, sebab yelah,
intergender match, dia tak ada bagi tahu pun no disqualification ke apa, tapi bila ada involvement orang luar, tak ada DQ pun, lalas Alexa menang, ref kira juga. Patutnya bila dah kena dengan The Fiend, kira DQ lah kot. Tapi aku dah tak nak anggap benda ni sebagai match. Ini consider sebagai satu drama ataupun promo ataupun adegan je untuk aku. So aku tak ada masalah sangat. The Fiend return buat dia punya comeback. Sebab awal-awal tu kita nampak lah Alexa main api lah, jatuhkan lampu dan sebagainya. Lepas tu The Fiend keluar daripada bawah gelanggang, nampak lebih chubby, nampak rentung. Dan penampilan, aku ingat ada perubahan yang sangat drastik lah. Tapi apa yang kita nampak basically hanya macam dah terbakar je lah, tak ada efek apa-apa pun. Which is, walaupun tak ada perubahan drastik, aku rasa ini something yang logik WWE buat lah. Sebab yelah, macam Alexa nak hidupkan balik, takkan hidupkan balik nampak berseri ke apa kan. Mesti hidupkan balik dalam keadaan terakhir kita nampak dia, which is kena bakar. Itulah hasil bila The Fiend tu kena bakar. So aku terima je penampilan The Fiend yang macam tu. Tapi kat sini juga nampak something different lah. Kalau The Fiend sebelum ni, bila aku tengok time tu, selalu kita boleh tahu The Fiend ni ada presence dia macam wow ke apa kan. Tapi kali ni aku nampak macam The Fiend tu ada presence seorang balaci. So mungkin dalam mindset aku dah nampak yang sekarang ni Alexa Bliss tengah control The Fiend. Macam dulu Paul Bearer control Undertaker guna urn kan. Tapi Alexa Bliss kali ni guna benda apa tu, benda tu lah untuk control The Fiend. So satu benda yang menarik jugalah. Kita ingat Alexa akan associate dengan The Fiend je, tapi itu The Fiend dikontrol oleh Alexa. Mungkin akan datang macam Voldemort kan, dapat kuasa dia balik sepenuhnya kan. Mungkin orang boleh buat something yang macam tu. So bila The Fiend macam in control balik dengan diri dia ke apa ke, time tu penampilan baru yang lebih wow lah daripada yang sebelum ni. Cadangan je wahai abang-abang dengan kakak yang dekat WWE tu. Nak dengar, ambil aku kerja sekali. Tak nak dengar, it's okay. Dan untuk main event, kita ada Roman Reigns defend dia punya Universal Champion menentang dengan Daniel Bryan. Ada Edge sebagai Special Ring Enforcer, apa benda title dia tu. Tapi Edge ada je lah kat luar gelanggang, dan Edge memang involved dalam match ni. So daripada mula match ni buka dengan sangat baik. Aku suka segala teknikal yang Daniel Bryan tunjuk. Pertengahan dia ada jadi slow kejap bila Roman control, tapi aku rasa macam okay, kita cool down kejap supaya ending tu macam naik high tinggi, biar kita macam wow dekat ending kan. Dan benda tu yes, diorang deliver. Memang aku enjoy tengok ending dia apa semua. Dekat sini aku just macam tak berkenan bila Edge dah diserang tu, guna kerusi dan sebagainya. Edge macam cepat koyak belah kan. Aku rasa macam asal kau buat Edge cepat koyak? Patutnya Edge control je lah match ni sampai habis kan. Roman Reigns step out kot. Aku macam aku nak referee nampak benda tu. Kot lah kita boleh ada plot twist Daniel Bryan yang jadi Universal Champion dekat WrestleMania, jadi triple threat ke apa kan. Tapi aku lagi prefer juga Roman dengan Edge sahaja kat WrestleMania. Tapi bila ada plot twist macam tu, macam element of surprise kan. So tak ada benda tu. Tapi macam perlawanan dia orang ni macam instant classic sama feeling dia macam perlawanan yang ada dekat WWE yang zaman Ruthless Aggression. Aku dapat vibe yang tu dalam match ni. So satu perlawanan yang best. Keputusan kat sini Roman retain Universal Champion. Ada satu lagi benda yang aku kurang berkenan juga dalam match ni, cara Roman menang. Sebab dua-dua dah kena tibai dengan Edge guna kerusi. Roman nampak injured lebih sebab Daniel Bryan dah balun tangan dia, dah buat submission tu semua. Tapi bila dah kena kerusi tu, aku expect at least Roman spear lah dulu Daniel Bryan ke apa kan. Sebab dua-dua baru lepas kena kerusi, tapi Roman macam boleh bangun sikit, pergi pin Daniel Bryan tanpa ada move lain yang dah dibuat. Nampak macam Daniel Bryan ni ketahanan badan dia tak kuat sangat kan. So aku prefer ada spear dulu Mungkin dua-dua cuba nak buat finisher, tapi Roman yang dapat buat spear, lepas tu Roman menang. Aku prefer ending yang macam tu. But then secara overall match ni best. Keputusan yang bagi aku tepat je pun. Just ending tu ada ni sikit, dan aku tak suka Edge macam cepat koyak Satu lagi highlight untuk aku dalam match ni, dia punya replay tu lah. Yang sponsor replay tu company deodorant kan. Tengok cameraman fokus dekat ketiak Roman kot. Lepas tu sekarang ni kau tengok kenapa Daniel Bryan kalah. Sebab dah sesak nafas kot. Secara overall aku boleh katakan WWE Fastlane 2021 ni average, hampir ke boring. Sebab bagi aku ada 1-2 match je yang aku macam enjoy. So kalau aku kena bagi bintang, mungkin aku bagi dalam 5 bintang daripada 10 bintang. Yang tolong dapat 5 bintang tu pun sebab main event Roman dengan Daniel Bryan. Lepas tu Riddle dengan Mustafa Ali dekat pre-show, Retribution berpecah, The Fiend comeback. Itu je lah kot. 4 poin tu je. So nak bagi 4 macam rendah sangat. So yes, aku hanya bagi 5/10. Satu pay-per-view yang boring lah.
Tadi aku dah sebut 2 match yang best, dan yes, match of the night untuk aku adalah Roman dan juga Daniel Bryan. Tapi tak jauh lah Riddle dengan Mustafa Ali tu nak kejar match Roman dengan Daniel Bryan tu. Dan performer of the night untuk aku obviously Daniel Bryan. Okay guys, sekarang ni laju-laju aku nak sentuh 3 benda je yang berlaku dekat Raw pagi tadi. Aku tak cover semua lah. First kali, Jeff Hardy masih jobber lagi guys. Ingat Elimination Chamber hari tu, lepas ni adalah harapan untuk dia. Lepas tu baru-baru ni dia cakap nak jadi World Champion lagi. Harapan. And then Rhea Ripley buat dia punya debut dekat Raw. Lepas tu debut terus nak cabar Asuka dekat WrestleMania. Bapak senang gila kerja. Kalau macam tu, semua daripada NXT muncul cabar championship terus kata nak lawan dekat WrestleMania kan. Kenapa tak buat macam tu? I don't know lah. Tapi aku suka jugalah benda tu, sebab sekarang ni aku nampak macam Asuka ni ketandusan pencabar. So Rhea Ripley boleh kata satu nama yang memang agak sesuai untuk nak cabar Asuka untuk Raw Women's Champion dekat WrestleMania pun. Dan last kali, segmen antara Shane dan juga Strowman. Yang ni Shane dok cakap Strowman ni stupid lah, bodoh dan sebagainya. Sekarang ni siapa yang bodoh? Kau nak tipu orang, kau sakit lutut tapi kau balut dekat luar seluar jin. Orang balut kat dalam. Kau ni biar betul bang. So guys, itu saja untuk video kali ni. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.